Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Assalamualaikum saya ucapkan, moga diiring restu ilahi. Sebelum kita pergi kepada yang lebih lanjut, suka saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kerana tak kenal maka tak cinta. Nama saya ialah Wan Afzal Nabil bin Wazul Kefli dari kelas BMA. Jadi, pada video kali ini, saya akan menyampaikan satu pembentangan berkenaan dengan tugasan 3 penghasilan produk bagi kursus BMMB 1134 yang bertajuk Halangan Komunikasi dan Isu dalam Keterampilan Berbahasa. Mari kita lihat apa yang terkandung dalam pembentangan saya pada kali ini, iaitu halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa yang terdapat sebanyak 6 perkara, iaitu yang pertama adalah maklum balas, yang kedua komunikasi sehala, yang ketiga gangguan saraf penerima, yang keempat pula penyampaian menerusi saluran kedua, yang kelima gangguan emosi, dan yang terakhir gangguan luaran. Selain itu, terdapat juga isu keterampilan berbahasa, iaitu isu bahasa, budaya dan juga media sosial. Seterusnya, rumusan dan akhir sekali rujukan. Okey, mari kita lihat pengenalan terlebih dahulu. Apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi? Komunikasi adalah aktiviti keperluan bagi setiap individu kerana komunikasi ini berlaku pada setiap hari menurut Wan Sirajul Fahmi, Jo 2012. Menurut Wikipedia pula, komunikasi bermaksud satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan juga fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain. Menurut Komunikasi Wikipedia Bahasa Melayu, Ensiklopedia Bebas 2018. Dalam berkomunikasi, wujud atau munculnya halangan dalam keterampilan berbahasa disebabkan beberapa faktor seperti maklum balas dan gangguan luaran. Kesedaran tentang pengetahuan dan kemahiran dalam berkomunikasi adalah aset yang amat penting dan kompetensi dalam komunikasi amat berguna dalam hubungan interpersonal, sosial ataupun profesional. Oleh itu, keupayaan dalam berkomunikasi terutamanya pemilihan bahasa penting bagi mengelakkan berlakunya pergaduhan yang diakibatkan oleh salah faham. Apakah yang dimaksudkan dengan isu pula? Isu boleh didefinisikan sebagai perkara penting yang dibincangkan menurut Kamus Dewan edisi keempat. Terdapat beberapa isu dalam keterampilan berbahasa, misalnya isu bahasa dan isu budaya. Jom kita lihat apakah yang terdapat dalam halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Yang pertama, maklum balas. Maklum balas dimaksudkan dengan respon penerima kepada penghantar bagi memaklumkan bagaimana mesej diterima. Terdapat beberapa kaedah dalam memberi atau mendapat maklum balas, iaitu yang pertama dengan memberi reaksi bukan lisan yang kelihatan melalui mimik muka atau gerak isyarat, iaitu menurut Komunikasi Bukan Lisan 2021. Yang kedua, dengan mengemukakan soalan-soalan daripada penghantar atau penerima. Yang ketiga, dengan rephrasing atau paraphrasing, iaitu merumuskan. Halangan yang dihadapi adalah seperti penggunaan atau pemilihan perkataan yang tidak tepat serta terlalu umum sehingga mengundang tafsiran berbeza terhadap perkataan tersebut. Persediaan tidak mencukupi di pihak penghantar sehingga mesej yang hendak disampaikan itu kurang jelas. Wujudnya prasangka sama ada di pihak penghantar atau penerima. Oleh itu, jelaslah bahawa salah satu halangan dalam berkomunikasi adalah berkaitan dengan maklum balas. Halangan yang kedua pula adalah komunikasi sehala.
Komunikasi sahala adalah sebuah bentuk komunikasi yang bermaksud pengirim berkomunikasi tanpa memerlukan maklum balas penerima. Namun, komunikasi ini memerlukan tindakan yang dilakukan terus oleh penerima, menurut Nur Laili Zakaria 2010. Komunikasi ini juga merupakan sejenis ucapan yang disampaikan kepada orang ramai bagi membicarakan tentang sesuatu topik, contohnya ceramah dan syarahan. Halangan dalam komunikasi sahala antaranya ialah yang pertama, penggunaan bahasa yang sukar oleh pengirim menyebabkan penerima juga menghadapi kesukaran untuk memahami isi kandungan yang ingin disampaikan. Yang kedua pula, pengirim mengalami masalah gangguan dalaman atau luaran yang menyebabkan komunikasi sukar dijalankan. Yang ketiga, suara dan penampilan diri pengirim yang tidak kuat dan jelas serta kurang kemas menyebabkan audien iaitu penerima tidak fokus terhadap isi kandungan yang disampaikan. Oleh itu, komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar sekiranya komunikasi sahala berlaku kerana tidak ada respon daripada pendengar sepanjang komunikasi itu berlaku. Halangan yang seterusnya adalah gangguan saraf penerima. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem yang kompleks yang berperanan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktiviti dalam tubuh badan, menurut Ihda Fadila dan Savitri 2020. Secara umumnya, sistem saraf pada manusia terdapat beberapa fungsi seperti mengumpul informasi dari dalam dan luar tubuh badan, mengirim dan memproses informasi ke otak, mengirim informasi ke otot, kelenjar dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat. Namun, terdapat halangan gangguan saraf penerima yang mengakibatkan kesukaran untuk memiliki keterampilan berbahasa. Seperti yang pertama, mengalami masalah cacat pendengaran pada penerima sehingga menyebabkan penyampaian menghadapi kesukaran untuk berkomunikasi dan juga masalah cacat dalam pertuturan juga menyebabkan penerima sukar untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh penyampai tersebut. Oleh itu, komunikasi tidak akan terjadi kerana gangguan saraf penerima yang menyebabkan penghantar tidak akan menyampaikan mesej kepada penerima yang pekak atau bisu. Halangan yang seterusnya pula ialah penyampaian menerusi saluran kedua. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat 2015, saluran ditakrifkan sebagai jalan perantaraan untuk melakukan sesuatu. Penyampaian menerusi saluran kedua adalah sebuah komunikasi yang melibatkan orang tengah atau perantaraan bagi melaksanakan tugas menyampaikan mesej tersebut. Namun, kaedah komunikasi sebegini mempunyai beberapa halangan seperti orang perantaraan tidak dapat menyampaikan mesej tersebut dengan betul dan lancar kepada penerima. Selain itu pula, penjelasan pemberi maklumat tidak jelas menyebabkan isi kandungan komunikasi tidak mampu disampaikan dengan tepat. Seterusnya, masalah-masalah seperti suara yang kurang jelas atau persekitaran yang tidak sesuai seperti bising juga merupakan salah satu sebab komunikasi itu tidak tercapai. Komunikasi menerusi saluran kedua menyebabkan mesej tidak disampaikan dengan jelas dan tidak mengikut seperti yang diinginkan oleh pengirim. Kadangkala, penyampai mesej selepas pengirim menokok tambah mesej tersebut yang ingin disampaikan oleh pengirim. Perbuatan ini menyebabkan berlakunya salah faham
dan komunikasi yang dijalankan tidak berkesan. Contohnya, pengirim ingin menyampaikan maklumat mengenai tugasan kerja khusus yang akan dihantar pada minggu hadapan, tetapi apabila menerusi saluran kedua pula, penyampai itu mengatakan bahawa tugasan itu boleh dihantar pada minggu hadapan. Oleh itu, jelaslah bahawa komunikasi yang dijalankan menerusi saluran kedua menjadi penghalang kepada komunikasi yang berkesan. Seterusnya pula halangan menerusi gangguan emosi. Emosi boleh ditakrifkan sebagai sebuah perasaan jiwa yang kuat seperti perasaan sedih, menurut Kamus Dewan edisi keempat. Gangguan emosi ini pula adalah perasaan jiwa yang mengganggu atau menghalang semasa berkomunikasi, misalnya perasaan gemuruh atau marah. Halangan-halangan tersebut adalah seperti emosi yang bercelaru, menyebabkan penyampai menghadapi kesukaran untuk bersuara atau bercakap sehingga mengakibatkan komunikasi tidak berlaku. Contohnya, perasaan sedih dalam diri penyampai menyebabkan penyampai tersebut sukar untuk bersuara sehingga menyebabkan penerima tidak mendapat mesej yang ingin disampaikan dengan jelas. Selain itu, marah yang merupakan salah satu gangguan emosi telah menjadi halangan komunikasi. Kekecewaan yang berkumpul dengan membentuk kemarahan adalah gangguan emosi yang mengakibatkan berlakunya konflik. Reaksi marah berlaku apabila seseorang tidak berpuas hati dengan pandangan atau penyampaian seseorang. Sebagai contoh, seseorang akan menggunakan bahasa yang tidak sopan dalam berkomunikasi semasa tidak dapat mengawal emosinya. Konflik yang berlaku boleh menyentuh sensitif seseorang. Seseorang itu mungkin cenderung untuk memberikan sikap menolak kerana menghadapi konflik. Oleh hal yang demikian, proses komunikasi tidak akan berlaku dengan lancar kerana halangan emosi dalam komunikasi. Konflik adalah halangan komunikasi yang boleh berlaku antara penghantar dan juga penerima. Halangan yang terakhir adalah gangguan luaran. Gangguan luaran mempunyai banyak faktor seperti faktor tempat dan cuaca. Faktor tempat adalah suasana atau sekeliling yang memberi kesan kepada pendengar sama ada kesan positif maupun negatif. Faktor cuaca adalah seperti hujan atau angin yang kuat yang memberi impak terhadap keberkesanan komunikasi tersebut. Halangan-halangan gangguan luaran seperti tempat yang tidak bersesuaian, yang terdapat banyak gangguan seperti persekitaran yang bising, menyebabkan proses komunikasi sukar berlangsung. Selain itu, cuaca yang tidak sesuai. Cuaca yang tidak sesuai seperti matahari yang panas terik menyebabkan individu-individu yang terlibat dalam proses komunikasi sukar untuk menyampaikan atau mendengar maklumat. Sukar untuk menyampaikan atau mendengar maklumat tersebut dengan baik kerana tidak selesa dengan cuaca tersebut. Contohnya, bunyi yang bising terhasil daripada orang yang sedang memotong rumput. Bunyi yang terlalu bising menyebabkan penerima tidak dapat mendengar dan menerima mesej daripada pengirim dengan baik. Selain itu, penerima juga mungkin akan membuat andaian sendiri mengenai mesej yang telah disampaikan. Apabila penerima membuat andaian sendiri mengenai mesej itu, kemungkinan salah faham akan berlaku disebabkan penerima mentafsir mesej itu dengan salah. Oleh itu, komunikasi yang berkesan tidak akan berlaku sekiranya terdapat gangguan daripada luaran. Seterusnya, kita beralih pula kepada isu keterampilan berbahasa, di mana
ia terbahagi kepada 3, iaitu isu bahasa, budaya dan juga media sosial. Yang pertama, isu bahasa. Bahasa merupakan sebuah sistem lambang bunyi suara yang digunakan semasa berinteraksi sesama manusia bagi melahirkan perasaan atau pendapat, menurut Kamus Dewan edisi keempat. Penguasaan sesuatu bahasa amat penting dalam kehidupan setiap manusia bagi membolehkan interaksi berlaku sesama mereka. Isu bahasa dalam keterampilan berbahasa adalah seperti penguasaan bahasa yang lemah menyebabkan interaksi seperti berkomunikasi sukar dijalankan. Selain itu, penggunaan bahasa rojak iaitu mencampurkan pelbagai bahasa dalam satu ayat menyebabkan tiada keterampilan berbahasa dalam diri individu tersebut. Seterusnya, penggunaan bahasa yang salah akan menyinggung perasaan orang lain dan salah faham akan berlaku antara individu tersebut. Sebagai contoh, penggunaan kata-kata kesat dalam menegur orang lain. Penggunaan kata-kata kesat ini boleh berpunca daripada persekitaran. Menurut Colbert 1993 dalam Haslina Halim 2018, pelajar yang mengambil kelas perbahasan lebih suka berhujah dan bersifat agresif secara verbal berbanding dengan mereka yang tidak pernah terdedah dengan persekitaran. Hujah yang bersifat agresif boleh mengakibatkan penggunaan bahasa yang kurang sopan dan menyakiti perasaan orang lain. Oleh itu, jelaslah bahawa isu bahasa bukanlah sesuatu yang boleh dipandang remeh oleh masyarakat. Isu yang kedua pula adalah isu budaya. Budaya boleh dikaitkan dengan cara pemikiran dalam kehidupan masyarakat di mana ia sentiasa berubah-ubah mengikut zaman. Pada abad ke-21 ini, pelbagai isu budaya berlaku dalam kalangan masyarakat sehingga mempengaruhi keterampilan berbahasa seseorang individu. Contohnya, sikap masyarakat Malaysia yang mengagungkan budaya negara lain sehingga melupakan atau mencampur adukkan budaya kita dan budaya luar menyebabkan berlakunya isu seperti bahasa rojak muncul. Selain itu, budaya K-pop atau Korean pop sangat popular di Malaysia, sehingga terdapat sebahagian rakyat Malaysia yang sanggup mempelajari budaya mereka seperti bahasa untuk memahami percakapan mereka, menurut Nur Hashimah Jalaluddin dan Zaharani Ahmad 2011. Isu yang terakhir adalah isu media sosial. Media sosial adalah sebuah alat komunikasi di mana ia berasaskan web yang membolehkan manusia berinteraksi sesama sendiri dengan berkongsi atau memperoleh maklumat atau info, menurut Daniel 2019. Terdapat beberapa isu yang hangat berkaitan media sosial ini yang mampu dikaitkan dengan keterampilan berbahasa seseorang individu tersebut, seperti penggunaan bahasa sistem pesanan ringkas iaitu SMS, di mana penggunaan ringkasan setiap perkataan diaplikasikan oleh semua lapisan umur sama ada dewasa atau remaja. Yang teruk pula, dan hilangnya kesantunan berbahasa ketika berkomunikasi. Oleh itu, pihak yang berkenaan haruslah mengambil tindakan bagi membendung isu penggunaan bahasa dalam media sosial bagi mengelakkan lebih ramai golongan muda yang menggunakan tata bahasa yang salah. Contohnya, penggunaan ayat SHA X confirm LGI guys, iaitu bahasa SMS bagi saya tidak pasti lagi kamu semua. Sebagai rumusan, jelaslah bahawa komunikasi berkesan
dapat dijalankan sekiranya tidak ada halangan yang berlaku sepanjang proses komunikasi tersebut. Penggunaan bahasa semasa bertutur haruslah dikawal dan ditapis serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Penggunaan bahasa yang kesat dan kotor perlu dielakkan daripada digunakan dalam komunikasi dengan orang lain. Istilah-istilah yang baharu hanya menjadi ikutan tetapi masih membawa maksud yang sama walaupun kita menggunakan bahasa yang sopan. Isu-isu terkini mengenai keterampilan berbahasa juga haruslah diambil perhatian oleh semua pihak agar tidak berleluasa dan dapat melahirkan lebih ramai golongan yang matang dalam membuat keputusan. Jadi, inilah rujukan saya sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya memberi serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.